Okey, semalam anda telah belajar bagaimanakah anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Okey, tiga contoh. Okey, tiga contoh daripada buku teks. Okey, cikgu dah terangkan. Okay. Dan juga anda juga telah membuat latihan latih diri 4.4B. Ini soalan 1, 2, 3. Okey. Ini semalam Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan subtopik, iaitu bagaimanakah anda menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Okey. Kita ambil terus daripada contoh yang diberikan. Okey. Anda boleh rujuk, kalau tidak nampak anda boleh rujuk di buku teks muka surat 90. Okey. Letak di buku teks masing-masing muka surat 90. Okey. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dengan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi kalau soalan yang menyebabkan kadar, okey, penting untuk anda tahu cara untuk mengeluarkan maklumat dalam bentuk kadar. Okey. Kalau kita tengok pada soalan, okey, maklumat ataupun nilai yang diberi dalam satu soalan tu 420 kali dalam masa 4 minit. Maksud dia kadar dia 420 okey per 4 minit. Okey, ini maklumat yang dibagi dalam soalan lah. Kita kena keluarkan maklumat. Okey, iaitu kadar denyutan jantung. Okey, kalau anda tak tulis pun tak apa. Yang penting keluarkan maklumat yang diberikan. Okey. Kemudian satu lagi maklumat ialah cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okey. Jadi kalau 420 kali dalam masa 4 minit, okey, berapa kali boleh dibuat, berapa kali denyutan tersebut, okey, dalam masa 12 minit. Okey. Okey, jadikan dia dalam bentuk nisbah dan kadar ni lah. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak, okey, perbandingan maklumat yang ada di sini, iaitu kalau dalam masa 4 minit, okey, kadar denyutan jantung dia adalah 420 kali. Okay, jadi kalau dalam masa 12 minit, berapa kadar denyutan, bilangan denyutan jantung. Okey. Okey. Jadi ada dua kaedah kita boleh gunakan, iaitu sama ada kaedah kadaran. Okay, kaedah kadaran ialah masa mula-mula kita belajar kadaran hari tu, dan juga kaedah pendaraban silang. Okey, kaedah pendaraban silang salah satu daripada salah satu pada kaedah penyelesaian masalah menyebabkan kadar kan. Okey, disebabkan kadar kan. Okey. Jadi kalau kaedah kadaran ni kita tengok, okey, berapa kali untuk dapatkan minit ni. Okey, maksud dia 4 kepada 12. Okey, kita tengok CP ataupun CP darab dengan 3. 4 kali 3 12. Sebenarnya di bawah dulu baru kamu ambil di atas. Okey, darabkan dengan nombor yang sama. Okey, 4 darab 3 12, di atas mesti darab yang sama. Jadi 420. Okey. Okay, 420. Okay, bila anda darabkan dengan 3 ialah 1260, iaitu yang ini adalah 1260. Okey.
Ni kaedah dipanggil kaedah kadaran. Okey. Okay, kalau kaedah silang sama juga. Okay, 420 per 4 sama dengan X per 12. X ni maksud dia nilai yang kita tak tahulah. Okey. Bila darab silang, okey, yang atas darab dengan di bawah. Okey, 4 darab X. Kemudian 12 darab 400. Okey, 20. Okey, anda akan dapat 5040. Tapi kita nak X saja tinggal di sebelah kiri persamaan. Mana 4 pindahkan. Okay, darab pindah dia jadi bahagi. Okey. Jadi anda akan dapat jawapan yang sama, 1260. Okay, apa yang kita dapat simpulkan dari jawapan ni adalah bermakna, okey, tengok balik pada kena soalan. Kalau dalam masa 4 minit, okey, jantungnya berdenyut sebanyak 420 kali. Bermakna jika 12 minit jantungnya akan berdenyut sebanyak 1260 kali. Okey, ini maksud jawapan yang kita dapatlah. Okey. Setiap soalan akan minta nilai kadar yang berbeza lah. Nanti anda akan buat latihan di bahagian bawah 4.4C. Okey, cikgu akan minta kamu buat soalan 1, 2 dan 3 sahajalah. Okey. Setiap soalan ni mempunyai maklumat yang dikehendaki yang berbeza. Contohnya nombor 1. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, anda keluarkan maklumat dahulu dari soalan. Okey, 2.9 kalori per minit. Maksud dia dalam masa 1 minit. Okey, soalan seterusnya maklumat dia ialah soalan lah maksudnya. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, maklumat yang ada sini minit. Okey. Jadi, dalam masa 20 minit berapa kalori tenaga yang akan dibakar? Okey. Jadi anda gunakan cara sama. Sama ada anda nak guna kaedah kadaran boleh ataupun kaedah pendaraban silang. Okey. Kalau nak guna pendaraban silang, tukar tanda soal ni kepada X. X ni maksudnya sebarang huruf lah. X boleh, huruf Y pun boleh. Okey. Kalau tak nak X, kamu nak letak huruf Y pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian darab silang. Okey, pendaraban silang. Okey, kalau kaedah kadaran, okey, kamu tengoklah bawah ni. Ni senanglah. 1 minit darab 20. 1 minit dia nak jadi 20 minit darab 20 lah. Atas pun mesti darab yang sama. Okey. Ini soalan nombor 1. Okey. Kalau soalan nombor 2 pula, kita tengok maklumat yang dibagi. 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Okey, yang penting sekali kamu kena pandai membentuk dalam bentuk nisbah dan kadar lah. Okey, 6 kotak jus limau dijual pada harga, maksudnya kalau RM12, okey, untuk berapa kotak? 6 kotak. Okey, RM12.25 untuk 6 kotak jus. Okey, maklumat soalan dia pula, tentukan harga bagi 24 kotak. Okey, kotak dia dah bagi sini 24 kotak, berapa ringgit? Okey, ni soalan nombor 2. Jadi sama juga seperti tadi, anda boleh guna kaedah kadaran atau kaedah pendaraban silang. Cikgu nak kamu guna salah satu saja. Okey. Tak perlu gunakan kedua-dua cara. Okey.
Okey, seterusnya soalan yang ketiga nanti yang anda kena buat. Okey. Anis menggunakan 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Okay, pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut. Jika kadar penggunaan tepung tidak berubah, berapa cawan tepung yang perlu digunakan? Okey. Maklumat yang di sini ialah 8 cawan untuk membuat 60 keping biskut. Jadi ambil maklumat tu dulu. Okey. 60 keping biskut. Okey. Menggunakan 8 cawan. Okey, soalan dia, pada hari Selasa tu Anis ingin membuat 15 keping biskut pula. Okey, keping biskut di bahagian atas 15 keping biskut. Okey, berapa? Okey, cawan dia yang kita nak cari. Okey. Jadi anda gunakan kaedah yang sama juga, sama ada kaedah kadaran ataupun kaedah pendaraban silang untuk dapatkan nilai yang tidak diketahui ni lah. Okey. Jadi pada hari ini nanti, setelah anda siap, okey, cikgu nak anda upload ke dalam link Google Form yang cikgu bagi. Okey. Jawapan ketiga-tiga soalan, okey, dalam buku latihan matematik A.